Muka surat 78. Perbincangan hari ini berkenaan tentang hukum mad. Dan hukum mad hari ini ialah berkenaan tentang maddun farqun. Maddun farqun. Mad farq. Atau nanti mad farq. Mad farq. Apa itu mad farq? Mad farq ialah mad memperbeza. Mad istifham nama lainnya. Mad istifham, mad pertanyaan. Mad bermaksud memanjangkan suara. Farqun bermaksud beza. Artinya suara itu dipanjangkan dengan bacaan mad untuk membezakan. Itu maksud mad farq. Panjang suara untuk membezakan. Ataupun nama lain mad istifham, panjang suara untuk pertanyaan. Panjang suara yang menunjukkan pertanyaan. Artinya hukum mad farq ni kita panjangkan suara kita untuk nak menjelaskan maksud ayat. Itu dia. Maksud ayat yang membawa makna pertanyaan. Pertanyaan. Kalau kita nak faham lawannya, kalau panjang lawannya pendek. Bila pendek maksudnya tempat yang mad farq patutnya panjang. Tapi orang salah baca, dia baca pendek, maka makna ayat akan berubah. Makna ayat akan berubah. Asalnya kalau panjang tadi maksudnya ayat itu pertanyaan. Bila baca pendek, ayat itu akan bermaksud ayat penyata. Ayat penyata, bukan tanya. Jadi mesti baca panjang pada hukum mad farq untuk menjelaskan makna ayat yang sebenar. Baik. Mad farq terdapat atau mad terdapat pada huruf hamzah istifham, iaitu hamzah pertanyaan di awal kalimat pada ketika pertemuannya dengan huruf hamzah bersambung untuk memperbezakan antara ayat pertanyaan dan ayat pemberitaan. Artinya Allah Arab ni kalau bertanya sesuatu, dia akan letak hamzah di awal. Maksudnya bila hamzah ke awal, maksudnya ayat itu ayat pertanyaan. Contohnya kalau kita kata apa? Ahadha, kalau ahadha, adakah ini? Jadi a saja maksudnya adakah. Atakulun, adakah kamu semua mengatakan? Jadi a itu maksud adakah. Baik. Jadi kat sini a di awal, kemudian selepasnya ada hamzah, hamzatul wasli. Ada hamzah wasal. Ada dua hamzah. Pertama hamzah bagi atas, yang kedua hamzah wasal. Maka bacaan hamzah istifham dimadkan 6 harakat. Jadi asalnya ialah dua hamzah. Pertama dibaca dengan a, yang kedua a juga. Jadi bunyinya a Allah. Bunyinya apa? A Allah. A itu maksud adakah? Allah bermakna kalimah Allah. Jadi a pertama a istifham, a yang kedua a untuk asal kalimah Allah. Kita gabung dua-dua akan jadi bacaannya a Allah. Itu baik. Lalu jadilah hukum mad farq. Jadilah hukum mad farq atau mad istifham ni, a yang pertama dibaca dengan panjang 6 harakat. Kerana huruf hamzah bersambung ditukar menjadi huruf mad alif dan diikuti huruf lam bertanda sukun. Asalnya a tadi, a yang pertama kekal bunyi a yang kedua ditukar menjadi huruf mad, a kedua ditukar menjadi huruf mad. Jadi kalau selepas huruf mad ada sabtu atau ada sukun, maka huruf mad itu mesti dibaca dengan 6 harakat. 6 harakat. Itu namanya mad lazim. Atau nama lainnya mad lazim kalimi. Jadi mad lazim kalimi ni dia boleh jadi kata mad lazim kalimi, dan pada contoh-contoh yang ini dinamakan juga dengan mad farq. Mad farq. Jelaskan? Baik, mad farq asalnya ada dua hamzah. Satu hamzah bagi atas, hamzah yang kedua adalah hamzatul wasli. Kemudian kalimah tersebut
Contohnya Allahu. Jadi A pertama ni namanya A tanda soal. Maksudnya adakah A untuk kalimah Allah ini asal pada kalimah tersebut. Jadinya ada dua A lah. Pertama A tanda soal, A istifham. Yang kedua A untuk kalimah Allah. Lalu bila bertemu dua hamzah ni, hamzah yang kedua ni ditukar menjadi huruf mad. Menjadi huruf mad. Bila tukar jadi huruf mad, dia jadi mana? Buang tanda ni, letak tanda mad. Letak tanda mad. Hamzah bahagian atas ada huruf mad. Selepas huruf mad ada sabdu. Bila lepas huruf mad ada sabdu, dia akan jadi hukum mad apa? Mad lazim. Mad lazim maksudnya kena baca harakat, kena baca 6 harakat. Semua beza dia. Beza antara mad lazim biasa dengan mad lazim dan juga mad farq. Pada satu tempat ni, sini dia bagi dua hukum lah. Satu namanya hukum mad farq. Yang kedua dia juga dinamakan dengan hukum mad lazim kalimi musaqqal. Boleh baca dinamakan dengan kedua-duanya. Tapi bukan semua mad lazim hukum mad farq. Di sini dikatakan mad farq juga. Kenapa? Sebab makna ayat ini bila dipanjangkan maksudnya adakah Allah. Kalau hukum mad lazim yang lain yang banyak tu kebanyakannya tidak bermaksud pertanyaan. Contohnya waladdallin, 6 harakat kan mad lazim juga. Bukanlah dal itu artinya tanya. Itu hanya perkataan sesat saja. Tapi yang di sini dia panjang. Yang pertama pertanyaan, yang kedua dia sempurna, boleh dikatakan hukum mad lazim. Yang dikasih dua nama lah. Mad farq pun dia, mad lazim pun dia juga. Baik. Cuma tengok ya, ia juga dinamakan dengan mad lazim kalim musaqqal. Jenis mad ini hanya terdapat pada 3 kalimah dalam Al-Quran sahaja. Artinya hukum mad farq dan masa yang sama ada juga mad lazim hanya ada pada 3 perkataan sahaja, iaitu kalimah Allah, yang kedua kalimah az-zakarain, yang ketiga kalimah al-ana. Perkataan 3 sahaja dan berulang 6 kali dalam Al-Quran. Sebab Allah tu ada 2 tempat, surah Yunus ayat 59 dan surah An-Naml ayat 59. Kemudian az-zakarain pun 2 tempat juga, iaitu pada surah Al-An'am ayat 143, 144. Kemudian al-ana juga pada 2 tempat, iaitu pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Jadi 3 perkataan ada pada 6 tempat dalam Al-Quran, maka dihukumkan dengan mad farq, atau nama lain juga dinamakan dengan mad lazim. Mad lazim dibaca dengan 6 harakat. Contoh kalimah Allah bacaannya Allah. Panjang 6 harakat. Az-zakarain pun sama. Az-zakaraini. Terus kalimah al-ana. Al-ana. Okey, itu 3 perkataan yang dibaca secara hukum mad farq ataupun mad lazim. Jadi dalam riwayat Hafs, bawah lagi tu sikit lagi tu ya. Dalam Al-Quran bersama Utsmani terdapat tanda mad terletak di atas huruf mad alif, asalnya hamzah bersambung. Ni hamzah asalnya hamzah wasal, bila tukar jadi alif mad ada tanda mad di atasnya. Baik, seterusnya sebagai dalil menunjukkan bacaan mad padanya adalah lebih utama daripada bacaan tashil menurut Tariq Syatibi. Artinya di sini ada 2 wajah bacaan lah. Sama ada baca dengan 6 harakat tadi yang namanya mad farq ataupun mad lazim, boleh juga dibaca dengan tashil. Jika pada Allah ni boleh baca 6 harakat, boleh baca dengan tashil. Kalau 6 tadi bacaannya
Kalau tashil bunyinya ada dua hamzah kan. Hamzah yang kedua ni ditashilkan. Bunyi tashil antara bunyi a dengan bunyi ha. Saya bunyi dia maka bacaannya Allah, Allah, jadi a pertama a istifham, maksud pertanyaan. A yang kedua itu adalah bunyi tashil, Allah, Allah. Kedua bacaan boleh baca 6 dan boleh baca tashil, tapi lebih utama baca dengan 6 harakat. Okey, sama juga dengan az-zakarain, boleh baca dengan 6, boleh baca dengan tashil. Kalau ada harakat bunyinya az-zakaraini. Kalau tashil az-zakarain, az-zakarain. Kalimah yang ketiga al-ana, sama juga 6 harakat bunyinya al-ana. Kalau tashil bunyinya al-ana, al-ana. Begitulah ya. Ingat, tashil tidak dibaca panjang. Tashil tak dibaca panjang, tapi hanya cukup sekadar harakat pertama bunyi a, harakat yang kedua bunyi bunyi tashil. Az-zakarain, al-ana, Allah. Boleh juga baca dengan dua.